Balik kepada yang bagi Datuk Dr. Al-Amin. Datuk, saya tahu tanah Melayu ni lah ataupun Asia ini banyak kayu. Jadi saya bayang senjata kita ni bila kita berperang kita guna kayu. Saya rasa Datuk tolong terang sikit tu. Nah, bagi saya clear picture sikit tu. Sila Datuk. Okay, terima kasih kepada Tuan Moderator, rakan ahli panel, pada seluruh yang hadir pada malam yang berbahagia ni. Tuan-tuan tahu tak, antara orang luar, antara yang awal menulis pasal kita ni adalah satu orang bernama Ptolemy, kurun kedua. Dia gelar dan buat peta tempat kita ni sebagai Aurora Kersani. Okay? Tuan-tuan boleh Google sekejap lagi ni ataupun Golden Kersani. Kersani ni mana semenanjung. Dalam dunia ni banyak semenanjung, tanah Arab juga semenanjung. Tapi Aurora Kersani, Golden Kersani adalah daripada kita. Kita digelar sebagai Golden Kersani, maknanya semenanjung emas. Sebab itu apabila orang-orang barat mengkaji mengenai kita, antaranya dia datang tu gold, gospel dan glory. Dia memang nak cari emas. Bertantan emas dia angkut. Okay? Jadi maknanya Ptolemy dah tahu bahawa sebelah kita ni sebenarnya banyak besi-besi ataupun logam-logam yang bagus, terutamanya besi, Aurora Kersani. Sebab itu kalau saya tengok, bila kita sebut mengenai tanah di semenanjung kita ni, bukan saja kayu-kayu yang bagus-bagus, tapi juga dia ada besi-besi yang bagus. Nanti Prof boleh cerita mengenai besi Kalai yang berada di Kedah. Jadi maksudnya besi-besi yang bagus. Jadi apabila tuan-tuan sekalian, apabila saya fokus sikit mengenai senjata orang Melayu. Okay. Saya sebenarnya terlibat dengan kajian senjata ni sebenarnya saya tak langsung tau. Di negeri Selangor, tempat saya tinggal, dia ada satu program, beberapa program. Program dia adalah budayawan dan agamawan memperkasa ahli sunnah. Program itu sangat bagus. Jadi dia kumpulkan geng ustaz-ustaz ni, kena dia kumpulkan geng budayawan. Budayawan ni geng silat, geng keris, geng geng busana. Jadi memang sangat cantik program tu. Dan biarlah gelanggang silat ada kelas agama. Sebenarnya gelanggang silat ada tempat. Jadi biar ada ustaz ni datanglah, ngajarlah. Dan biarlah sekolah agama ada belajar silat. Okay? Supaya jangan sampai maknanya sekolah agama belajar seni bela diri bangsa lain. Okay? Jadi ketika dalam program tu, jadi ramailah tok guru silat, orang busana, pakai keris apa semua. Jadi tok guru ni kongsikan. Okey, ini keris ni besi ni apa semua. Anak-anak muda yang berada di depan tu macam gelakkan atuk ni lah. Macam, ya je atuk ni kan, besi apa semua, hang tuah ni apa semua. Jadi saya yang berada kat situ, saya tengok, budak ni, Kang, nasib baik aku datang sebagai nama agamawan bukan budayawan. Kalau sebagai budayawan, lain cerita. Budak ni, saya katakan, kau tak tahu kau jangan cakap. Okey. Jadi saya kesian tengok atuk-atuk guru silat ni macam budak-budak muda macam, ya je atuk ni, kapalah sebagainya kan. Okey. Jadi maknanya saya bincang dengan UTM. Saya kata, okey, ada tak cara untuk kita kaji besi? Dia kata ada. Tapi UTM Johor. Jadi saya pun bincang dengan UTM Johor. Okey, ada Ustaz. Kita ada mission X-ray dan sebagainya. Kaji jenis besi. Itulah bermula perjalanan saya kaji senjata. Dan tuan-tuan sekalian, apabila orang Melayu kita menamakan besi ini dengan berbagai nama. Ada besi kursani, besi besuda, besi besula, besi besuda, besi bari semut, ada lagi besi melela, ada lagi besi apa lagi? Besi sayap kumbang, ada besi dakwat sotong, macam-macam besi. Okay? Jadi maknanya, saya dapatkan sampel, dapatkan sampel, sekali datang bawa 30 bilah. Jadi saya start pinjam, ada yang saya minta beli, ada macam-macam lah. Saya bawa. Tuan-tuan sekalian, rupanya besi orang Melayu memang hebat. Okay? Dalam satu keris tu kadang-kadang, dalam tu tuan-tuan sekalian, bukan saja ferrum ni istilah sains dalam maksud besi lah. Besi dalam sains dipanggil ferrum. Bukan saja ferrum, dalam tu kadang-kadang ada unsur-unsur logam yang lain. Sebab tu keris Hang Tuah 21 jenis besi. Ditulis dalam hikayat Tuhan. Memang betul. Apa beza besi tanah Melayu dengan besi yang dibuat daripada Moro, China, India? Mereka pakai besi tuang. Maknanya besi tuang baru tempa. Kita dapat seketul terus tempa. Sebab tu besi tanah Melayu, tanah Jawa warna dia gelap-gelap hitam-hitam. Sebab dia bukan saja ada ferrum tapi confirm ada benda yang lain. Saya tuan-tuan sekalian, saya ada satu sundang. Okey.
Komposisi dia sama macam dagger Firaun. Firaun punya dagger dia ada apa nama ketika Tutankhamun diceroboh, dibongkar makam dia, orang jumpa satu dagger, kaji besi itu dia ada ferrum, mangan dengan kobat. Komposisi bagian-bagian. Ada satu sundang daripada tanah Melayu saya dapat sebiji besi macam Firaun tu. Kan? Firaun Tutankhamun ni lebih kurang dalam sebelum Masih dalam 1000 dekat 2000 tahun lepas lah. Musa lah. Dia maknanya besi tu ada. Okey, saya ada satu besi saya kaji, okey, besi tu tak lekat magnet. Saya ferrum mesti lekat magnet. Betul. Ini tak lekat magnet. Saya kata, okey, jom kita bawa pergi lab. Pergi tuan-tuan sekalian, separuh dia adalah ytterbium. Ytterbium saya tanya Prof, ytterbium sekarang buat apa? Ytterbium ni sekarang orang buat lahirkan laser, cermin untuk melahirkan laser. Kan? Itu belum lagi yang besi apa sayap kumbang 50% ada titanium. Kan? Sebab itu bila saya kaji, kan bila saya tengok banyak perkongsian-perkongsian mengenai besi kursani, ramai yang buat perkongsian besi kursani berasal dari Khurasan. Saya biasa pergi Iran, saya pergi Parsi, tak jumpa besi kursani kat sana. Saya yakin besi kursani adalah besi tanah Melayu. Allahu Akbar. Kan? Daripada bahasa mana? Daripada golden kersani itu sendiri digunakan. Bukan besi dekat Parsi tuan tak jumpa besi kersani. Kan? Besi kersani asal daripada kita. Saya akan dapat perkongsian tu sebab banyak saya tahu orang kata besi kersani adalah besi Khurasan. Sebab bahasa dia kursani Khurasan. Oh, daripada sana kot. Tak, besi kursani antara besi yang hebat tanah Melayu yang memang Tuan Guru silat kita tahulah apa selain daripada untuk buat senjata, apa dia punya kelebihan tu. Itu belum lagi tuan-tuan sekalian. Satu hari saya bila dalam saya cari sampel besi ni, keris ni, ada satu orang jumpa cakap saya, Ustaz, keris saya ni dah ada tulang mawas. Kan? Saya pun kata, oh tulang mawas bagus ni. Lepas tu, tapi waktu saya malah nak kaji besi tulang mawas sebab saya banyak kaji besi-besi lain ni. Okey, lepas tu orang kedua saya dengar pasal tulang mawas ni adalah Haji Zamli. Haji Zamli penulis buku keris. Dia tulis, dia kata guru dia arwah Pak Mut tu orang Kelantan, dia pernah canai satu keris tulang mawas, keluar api yang sangat membedihkan mata sampai dia lari. Saya kata, banyak juga tulisan pasal tulang mawas. Saya pun kata, okey, saya kawan baik dengan satu orang timbalan pengarah Muzium Negara. Saya kata, tuan, boleh tak tolong cekkan buku mengenai tulang mawas? Dia kata, okey Ustaz, kita pun muzium pernah kaji mengenai tulang mawas. Jadi dia pun bagi saya buku-buku, saya mau study. Jadi dapatan daripada Muzium Negara, tulang mawas itu adalah dipanggil peralatan bersoket orang Melayu. Orang Melayu kita 1500 tahun dulu dah guna peralatan bersoket tau. Bersoket untuk buat tanaman-tanaman. Jadi dekat Muzium Negara pun ada sampel dia. Dalam hati saya, orang Melayu kita ni tulang mawas, rupanya soket dinamakan tulang mawas. Saya pun berhenti kajian saya, kan? Takdir Tuhan, satu hari selepas saya ada ceramah kat Bangi waktu tu. Satu orang telefon saya, Ustaz, boleh tak datang tempat saya Ustaz? Saya kata, kenapa? Datang aja. Waktu tu saya kata, saya habis kuliah tu dah 11 lebih, kok 12 tu. Dari Bangi ke Ampang lebih kurang, ke situ lebih kurang 1 jam ke. Alah, Ustaz datanglah. Saya pun tak okeylah, saya pun datang. Saya sampai kata, Ustaz, dengar cerita Ustaz cik tulang mawas. Dalam hati saya, ni tools bersoket orang Melayu lah. Dalam hati saya. Soket ni adalah bersoket. Peralatan untuk orang Melayu bertanam, bercocok tanam. Tapi hebatlah ceritanya, itu pun dah hebat dah tuan-tuan sekalian. Kita 1500 tahun dulu orang Melayu dah guna peralatan bersoket. Okay. Itu pun dah super hebat dah sebenarnya. Okay. Tapi saya kata, okeylah. Lepas tu dia buka bungkusan dia. Hush, saya kata, ni lain macam daripada apa yang sampel sebenarnya tengok. Saya pun layan, dia berbual sampai pukul 2-3 pagi. Saya kata, Tuan, boleh tak saya nak pinjam 3 hari? Dia kata, Ustaz buat apa? Adalah saya nak pinjam. Oh tak boleh Ustaz. Bolehlah, boleh. Lalu, okeylah Ustaz. Saya dapat pukul 3 pagi. Pagi-pagi esok saya cakap dengan buah saya, tolong hantar ke Johor, pergi scan mesin ni apa. Dapatan saya tuan-tuan sekalian, kan? Tulang mawas bukan soket Melayu. Yang saya ada sampel dekat UTM sekarang, memang satu tulang, sebab orang Melayu kita ada menulis pasal tulang mawas. Mawas ni adalah satu macam es besar. Dia punya tulang sini besi tau. Gorila. Dan Mak Saleh juga orang putih pernah tulis mengenai misteri mawas dekat orang Melayu kita. Memang tulang dia besi, jadi dia buat patahkan pokok macam tu. Jadi kalau dia mati, jadi orang ambil untuk buat keris. Dan ada satu manuskrip daripada Muzium Naratiwat. Saya pergi Muzium Naratiwat mengecek tau, boleh tak minta kopi, boleh tak saya tengah kaji.
Macam mana membuat keris daripada tulang mawas tu. Museum akhirnya menjaga museum, okeylah Ustaz, boleh lah. Tapi boleh tak minta sikit minta sikit lah mahar dia. Saya apa sebut je mahar dia. Boleh tak minta wakaf 500 biji Quran? Boleh, saya kata. Saya buka wakaf 500 biji Quran, kita hantar kat belah Patani tu. Untuk dapatkan daripada manuskrip tu. Jadi tuan-tuan sekalian, okey, tuan-tuan boleh bayangkan tak? Kita kaji dekat universiti, kita punya tulang ni kan kalsium. Tulang kita kalsium. Okey? Kalsium transform jadi ferrum, tuan-tuan sekalian. Macam mana logik ngakal? Dan orang Melayu kita telah menggunakan dalam senjata benda itu. Kan? Saya kata, Masya Allah, ferrum. Sampai saya cakap, Prof, saya cakap kat Johor tu, Doktor, okey, ginilah. Anggaplah benda ni tipu, Doktor. Okey? Bila saya nak ketengahkan nanti, kalau malu saya, Doktor, kalau benda tak betul kan. Okey, tolong anggaplah benda ni tipu kan. Boleh tak orang buat benda ni? Mana boleh, Ustaz? Ferrum, kalsium nak campur dengan besi, macam mana nak buat? Mana teknologi boleh buat, Ustaz? Betul. Kan? Maknanya betul sungguh. Dan dalam tulang mawas ada satu bahan dipanggil, tuan-tuan nanti kejap lagi dipanggil barium nitride. Barium nitride ni orang buat lampu neon sekarang. Matching dengan buku yang ditulis tukang-tukang orang Melayu kita, keluar api yang berwarna sampai diorang tak larat nak tengok. Macam lari sampai diorang. Tulang mawas ni. Tulang mawas ni. Dari satu unsur. Dan tuan-tuan kalau type nanti barium nitride, cuba tengok. Is barium nitride danger? Tuan-tuan tengok. Dia memang boleh melumpuhkan badan sampai cause of death. Boleh. Jom. Maknanya tu, yang cuba Datuk sampaikan ni, dalam mawas tu memang ada besi. Okey. Ingat tak orang Melayu kita? Tulang besi urat dawai. Ingat benda-benda tu suka-suka ke? Labu-labi nak lawan boxing. Ingat benda-benda tu suka ke? Benda-benda dicipta perkataan tu. Memang betul lah. Memang betul ada.